Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Kemudian kali terakhir kita bincangkan itu, kita bahaskan berkenaan dengan tajuk waktu yang dalam solat. Waktu yang dalam solat, yang 3 waktu yang kita katakan. Okey. Okey. Hari itu kita baca sampai hadis yang yang ke 409 409 berkenaan dengan apa? Amr bin Abasah As-Sulami. Dia kata dia dahulu dia berkaitan tajuk pasal Nabi sebut pada dia tentang waktu solat. Waktu solat dan waktu jangan solat lah. Amr bin Abasah As-Sulami dia kata, aku dahulu dan keadaan zaman jahiliah, aku merasakan bahawa manusia kesesatan dan mereka bukan di atas apa-apa. Dan dalam keadaan mereka menyembah berhala. Jadi aku dengan seorang lelaki di Mekah memberitahu akan khabar-khabar. Aku duduklah di atas kenderaanku dan aku datang kepada dia. Maka tiba-tiba aku dapati Rasulullah SAW bersoroklah, bersembunyi dan berani ke atas dia kaum dia. Maka dia pun buat usaha secara perlahan sehinggalah masuk Mekah, kemudian jumpa dengan Nabi SAW. Maka dia kata kepada Nabi, siapa engkau? Nabi kata, aku Nabi Allah. Fakultu, apa Nabi Allah? Nabi kata, Allah Ta'ala utuskan aku. Lepas tu dia tanya, dengan apakah Allah Ta'ala utuskan kau? Dia kata, dia utuskan aku dengan silaturahim, memecahkan berhala dan juga mengesahkan Allah, tiada sekutu dengannya. Okey. Dia kata, siapakah bersama engkau? Dia kata, bersama engkau, dia kata yang bersama aku ni adalah hamba dan juga merdeka dan hamba. Ketika itu yang dari Islam dengan Nabi SAW adalah Abu Bakar juga Bilal. Ini awal Islam awal Islam. Berkata fakultu ini muta'abidun. Pasal kita faham kan tajuk berkenaan dengan apa? Kes perbahasan tentang dia jumpa Nabi kemudian. Dia datang jumpa Nabi balik kemudian lewat tahun ke-7 tak silap. Mana dia datang semula Nabi lepas daripada tu. Dia masuk Islam awal. Okey. Dia nak ikut Nabi SAW. Nabi kata kau takkan mampu pada sekarang ni. Dia kata kau tak tengok keadaan aku dan keadaan orang ramai. Baliklah pulang kepada keluarga kau. Bila kau dengar aku telah menang, maka datanglah kepada aku. Maka dia pun pergilah. Kat sini yang bincangan kita hari tu sampai kat sini. Lepas dia datang jumpa Nabi SAW. Lepas dia pergi balik kepada keluarga dia. Kemudian Nabi pergi Madinah. Lepas tu kemudian dia berada dekat kampung dia sibuk cek keadaan Nabi SAW dan tanya orang ramai ketika tanya orang ramai ketika baginda sampai Madinah kan, pasal dia nak tahu apa yang jadi pada Nabi SAW. Okey. Dia kata ketika mana datang kepada dia satu kumpulan daripada ahli Yathrib dan daripada penduduk Madinah, dia kata apa dia buat oleh lelaki yang datang ke Madinah ni. Dia kata orang ramai kepada dia menyerbu, kaum dia nak bunuh dia tapi tak berjaya. Lalu ketika tu dia datang ke Madinah. Jadi bila dia jumpa Nabi SAW, perbahasan kita sampai kat sini tu. Okay. Dia kata, wahai Rasulullah, ata'rifuni, kau tahu aku tak? Dia kata, Nabi kata, ya. Antal laqiyani bi Makkah, engkau jumpa aku di Mekah kan? Jumpa aku di Mekah dulu. Faqala bala, dia kata bahkan dia. Fakultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallah wa ajhaluhu, akhbirni 'anis salah. Okey. Dia kata, wahai Nabi Allah, beritahu aku tentang apa yang Allah Ta'ala ajar engkau dan aku tak tahu. Beritahu aku tentang solat. First tanya kan.
So kat sini yang Nabi SAW beri kepada dia waktu solat. Okey. Qala, sambung hari ni Qala, baginda bersabda, Salli salat as-subhi, solatlah solat subuh. Solatlah solat subuh. Thumma aqsir anis salati. Thumma aqsir anis salati, dia kata solatlah solat subuh. Kemudian berundurlah. Okay. Maksud qasara pendek, ataupun mana back off lah, berhenti. Anis solat, daripada solat, hina tatlu asy-syamsu hatta tartafi'a, ketika mana terbitnya matahari sampai dia naik. Maksudnya bila bulatan matahari tu duduk dekat ufuk, bulatan tu macam tu kan, nak keluar, ketika tu tak boleh solat sampailah dia naik. Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaitanin, kerana dia matahari itu terbit, ketika dia terbit, dia di antara dua tanduk syaitan. Syaitan akan berdiri di arah matahari terbit tu untuk disujud kepadanya, kepada siapa-siapa. Wahina idzin yasjudu laha al-kufaru, daripada ketika itulah sujud kepadanya, kepada syaitan, orang-orang kafir. Thumma salli, kena solatlah. Kena solat. Lepas tu solat banyak mana pun. Fa inna salata masyhudatun mahduratun. Kena solat ketika itu adalah masyhudatun, disaksikan, mahduratun, dihadiri. Dia kata di situ. Alhamdulillah. Okay, maksud dia masyhudatun mahduratun ay tashhaduha al-malaikatu wa hidurha ahli ta'ati. Dia adalah disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh ahli-ahli ketaatan. Okey. Hatta solat-solat tu hatta yastaqilla zillu birrumhi. Sehinggalah dia kata yastaqilla zillu birrumhi. Maksud dia yastaqilla birrumhi itu maksudnya ayyakum zillu muqabilan lirumhi jihati shimal la yamil ila al-gharb wala ila al-masyriq. Maksud dia bila kita letak panah tu betul-betul bawah, betul-betul di atas kepala, di atas kepala matahari, di atas kepala. Maksud dia dia kata maksud dia bayang-bayang tu terhadap anak panah tu macam tak ada, duduk bawah dia, tak ke kanan tak kiri, tak ke timur tak ke barat. Dia kata kenapa? Okey, dikhususkan sebutan anak panah ni li'anal araba ahli badiyatin, kerana orang-orang ni ahli pendalaman. Idza aradu an ya'lamu nisfan nahar rakkazu ramhahum fil ardi, bila nak tahu pertengahan siang mereka cacakkan anak panah mereka fil ardi di bumi. Thumma nazaru ila dhilliha, mereka pandang kepada bayang anak panah tersebut. Itu yang kita kata cara mereka ukur hari melalui segalah. Galah lah apa kan. Yang pentingnya penggunaan tadi. Maksudnya yang dimaksudkan adalah bila bayang tu tak ke timur tak ke barat, betul-betul di bawah anak panah. Okey. Dia kata summa aksir anis solat, berhenti solat. Sebab apa? Ketika tengah tegak tu, fa inna hina izin tusajjaru jahannamu. Dia kata kerana ketika itu akan dinyalakan atau dimarakkan akan jahannam. Neraka akan dimarakkan ketika itu. Fida akbal al-fai'u fasalli. Bila datang saja fai' itu bayang tu, fasalli, maka solatlah. Bila bayang mula keluar, maka solatlah. Fa inna as-salata masyhudatun mahduratun. Solat ketika itu disaksikan dan juga dihadiri. Disaksikan para malaikat, dihadiri oleh ahli-ahli ketaatan. Hatta tusalli al-asra, sehinggalah kau solat asar. Solat sampai solat asar. Sampai masuk asar, maksudnya boleh solat sampai masuk asar. Masuk asar kita solat asar. Thumma aksiran salati hatta taghruba asy-syamsu. Kemudian berhentilah. Okey, berundur daripada solat sehinggalah terbenamnya matahari. Maksudnya bila matahari dah terbenam, maksudnya bulatan dia hilang daripada ufuk. Ini horizon, bulatan matahari itu hilang daripada pemandangan. Itu baru maghrib. Fa inna taghruba baina qarnai syaitan, kerana ia matahari itu akan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Hina idzin tusalla al-asru. Hina idzin yusjadu lahal kufar. Kerana ketika itu yasjudu lahal kufar, akan sujud kepada syaitan, orang kafir, atau sujud kepada matahari, orang kafir. Ini cara mereka punya susunan perbuatan kan. Qala, dia kata qala faqultu, maka aku kata ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, fal wudu pula macam mana? Hadithni anhu, ceritakan aku mengenainya. Qala, Nabi bersabda, ma minkum rajulun yaqrubu al-wudu'ahu yaqrubu wudu'ahu. Yaqrubu wudu'ahu, ya. Ini wudu' ni, bukan wudu'. Bekas air wudu'. Wudu' bekas air wudu'.
Wadu'ahu, betul. Ma minkum, tiada seorang pun di kalangan kalian, yuqarribu, mendekatkan, tarik dekat, menghampirkan wadu'ahu, bekas wuduk dia, bekas wuduknya. Fa yatamadmadu, lalu dia berkumur-kumur. Berkumur, masuk hidung mulut, berkumur. Wastanshiku, fastansiru, lalu dia pun istinsyak, sedut air masuk hidung, kemudian dia istinsar, hembuskan balik. Illa kharrat, kecuali kharrat khataya min wajhihi wa fihi wa khayashmihi, melainkan akan gugur, akan jatuh kesalahan-kesalahan wajahnya, wa fihi, dan mulutnya, wa khayashmihi, dan juga hidung dia. Khayashim, hidung dia. Kesalahan yang dibuat pada wajah dia akan dibuang, okay, dengan air wuduk. Thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Kata kemudian apabila dia basuh wajah dia sebagaimana diperintahkan oleh Allah, melainkan dia tak buat, melainkan benda tu gugurlah kesalahan-kesalahan wajah dia daripada penjuru janggutnya bersama-sama dengan air. Satu. Okey. Thumma yaghsilu yadayhi. Ini dibasuh tangan dia ila mirfaqaini. Kemudian dibasuh tangan dia, kemudian dibasuh dua tangannya sehingga dua siku, dua siku, melainkan tidak dibuat, dia kata melainkan kharrat illa kharrat juga kharrat khataya yadaihi, kesalahan dua tangannya, min anamilihi, daripada kuku-kuku dia, ma'al bersama dengan air, yang sampai ujung tu turunnya kesalahan bersama dengan air tersebut. Thumma yamsahu ra'sahu, sapulah kepala dia, tidak dia buat melainkan illa kharrat khataya ra'sihi, melainkan gugurlah kesalahan kepala dia, ma'atrafi sya'rihi ma'al ma', beserta dengan hujung, daripada dari hujung rambutnya bersama-sama dengan air. Thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bain, kemudian dibasuh dua kakinya sehingga ke buku lali, ya. Illa kharrat, melainkan kalau dia tak buat itu, melainkan gugurlah khataya rijlaihi, kesalahan-kesalahan kakinya, min anamilihi, daripada kuku-kuku kaki dia tu, ma'al ma' bersama dengan air. Fa in huwa qa'imun fa shalla, dan dia kata kalau sekiranya dia bangun lepas wuduk tu, dia bangun, qama fa shalla, dia bangun dan lalu lantas dia solat. Fahaminallaha, lalu dipuji Allah, wa asna alaihi, dan sanjung ke atas Allah Ta'ala, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan dia agungkan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala adalah layak. Wa farraqa qalbahu lillah, dia kosongkan kalbunya kepada Allah Ta'ala, illan sarafa min khati'ati, dia buat itu kecuali dia selesai ataupun dia beralih daripada khati'ati, kesalahan dia, kahayatihi yauma, kahayatihi, seperti keadaan dia, kahayatihi, seperti keadaan dia, yauma waladathu ummuhu, pada hari dilahirkan dia oleh ibu dia. Dia takkan buat macam tu kecuali dia akan dapat pahala berkenaan. Ni tapi dengan solat lah, solat. Ni ada lafaz lain yang Nabi sebutkan berkenaan dengan diampunkan segala dosa yang telah lalu. Ini kelebihan bila orang tu solat selepas wuduk. Solat selepas wuduk, dan bukan solat saja, solat dengan khusyuk selepas wuduk. Dia kena menghadap wajah dan kalbu dia kepada Allah Ta'ala, tak boleh ada ingat yang lain. Jadi akan dapat keampunan insya-Allah Ta'ala. Okay, so jadi ini yang kita sebutkan yang dalam hadis tadi, yang syahid yang kita nak adalah berkenaan dengan dia punya larangan Nabi tentang waktu solat. Dan waktu solat lepas subuh tu sampai matahari tegak, kemudian tengah hari ketika tegak matahari sampai dia condong, kemudian waktu lepas asar sampailah terbenam matahari. Kat situlah waktu-waktu yang dilarang untuk solat. Okay, baik.
Okey. Mi'ah, wahid wa ishrin. Wahid wa ishrin wa mi'ah. Wahid wa ishrin wa mi'ah. Bab fi rak'ataini ba'da al-asri. Fi rak'ataini ba'da al-asri. Asyara wa arba'umiyah. Asyara wa arba'umiyah. An Quraib maula bin Abbas. An Quraib maula bin Abbas. Anna Abdullah bin Abbasin. Anna Abdullah bin Abbasin. Wa Abdurrahman bin Azhar. Abdurrahman bin Azhar. Wal Miswara ibn Makhramah. ومسورة ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. اقرأ عليها السلام منا جميعا واسألها عن ركعتين بعد العصر. واسألها عن ركعتين بعد العصر. وقل Inna ukhbirna annaki tusallina huma. Inna ukhbirna annaki tusallina huma. Waqad balaghana anna Rasulullah SAW naha anhuma. Waqad balaghana anna Rasulullah SAW naha anhuma. Qala Ibn Abbasin wa kuntu adribu ma'a Umara Ibn Khattab an-nasa anhuma. Kuntu adribu ma'a Umar bin Khattab an-nasa anhuma. Qala Quraib fadakhaltu 'alaiha wa ballaghtuha ma arsaluni bihi. Faqalat sal umma salamata fakharajtu ilaihim fa akhbartuhum biqauliha. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ثم دخل عندي وعندي نسوة من بني حرام. من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين. إني أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية وأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألتي عن ركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام فمن قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وعن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. فقالت
فقالت كان يصليهما قبل العصر كان يصليهما قبل العصر كان يصليهما قبل العصر كان يصليهما قبل العصر. فقالت ثم إنه شغل إنه شغل عنهما أو نسيهما ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتهما ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتهما وعنهما عنهما أي عن عائشة وأم سلمة عن عائشة وأم سلمة وعنهما عن أم سلمة وعائشة صح okay. وعنهما قالت صلاتان ما تركهما رسول الله في بيتي قط صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر okay. Ayo ni. Okay. Lepas asar. Okey. Nyata eh. Dia kata okey bab wahid wa ishrin wa mi'ah 121. 121 bab fi raka'ataini ba'da al-'asri berkenaan 2 rakaat lepas asar. Bab mengenai 2 rakaat selepas asar. So ada orang tanya saya soalan ni. So ke mana eh? Ya, baik. Okey, Arba'umiyah wa Ashrah 410 410. Saya pernah jawab ni, saya ingat kat mana.
Kita apa? Dia kata bab mengenai 2 rakaat lepas asar. Kan tadi kita bincangkan dalam hadis yang asal, memang antara waktu yang Nabi larang kita untuk solat adalah selepas asar. Selepas asar, kan? Sampailah terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Dan asli, okey. Kata ini dan asli. Okey, dia kata daripada Quraib, Quraibin, daripada Quraib, Maula bin Abbas. Maula bin Abbas. Maula ni kita terangkan kali dah, kita kata apa dia adalah panggil apa? Gelaran bagi orang yang dibebaskan oleh orang lain ataupun tuan dibebaskan pun juga. Dia Maula ni boleh jadi tuan, boleh jadi hamba. Boleh jadi tuan, boleh jadi hamba. Quraib ni, Quraib bin Abi Muslim Al-Quraisy Al-Hashimi. So dia kata ini apa Quraib, daripada Quraib, Maula bin Abbas, dari Quraib bin Abi Muslim. Okay. Dia kata Maula bin Abbas, Maula bin Abbas. Ana Abdullah bin Abbas, wa Abdurrahman bin Azhar, wa Miswar bin Makhramah. 3 orang maksudnya Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar, Miswar bin Makhramah, arsaluhu ila Aisyah, mereka utuskan dia kepada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW. Faqalu, maka mereka kata, Iqra alaiha salama minna jami'a. Sampaikanlah kepada dia, atau bacakanlah kepada dia salam daripada kami semua sekali. Wasalha, dan tanyalah Aisyah Ummul Mukminin, an raka'ataini ba'da al-'asr, tentang 2 rakaat lepas asar. 2 rakaat lepas asar. Ini 2 rakaat lepas asar. Okay. Dia kata Iqra alaiha salam minna wasalha jami'an wasalha an rak'ataini ba'da al-'asri. Dan tanyalah dia mengenai 2 rakaat lepas asar. Dia kata apa? Waqul, dan kata pada Aisyah, katalah kepada Aisyah. Dia kata inna ukhbirna annaki tusallinahuma. Sesungguhnya kami diberitahu kepada kami bahawa engkau mensolatkan akan kedua rakaat berkenaan lepas asar. Waqad balaghana anna Rasulullah sallallahu naha anhuma. Kita sampai kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu melarang daripada kedua rakaat tersebut. Nabi tak benarkan solat lepas asar, macam hadis kita baca tadi. Okay. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas kan. Dia kata kami sampai di kami, dia kata qala berkata Ibn Abbas, wa kuntu adribu ma'a Umar
Aku dulu pukul bersama-sama Umar. Mana Ibnu Abbas bersama Umar pukul orang ramai apa daripada solat waktu tersebut. Mana kalau kita orang solat dia pukul. Ni apa Umar punya ni kan. Umar punya keputusan. Dia pukul sungguh. Dia pukul ni kita takzir lah. Takzir. Dia kata sini apa satu riwayat kata ada ribu sekarang kat sini kan. Dia kata satu riwayat kata datang usrifun nas anha. Tapi tak ada lain lah. Yang pentingnya dia kata waktu dia alihkan tu bagi tahu orang berhenti, langsung berhenti solat berserta dengan apa dia pukul orang melampau apa dia kata untuk melampau kata benda tak boleh untuk kuatkan kepada mereka fahaman bahawa ia tak patut dibuat. Okey. Siapa pula driller. Okey. So dia kata apa dia pukul dia Umar dengan Ibn Abbas tu pukul orang ramai atau hentikan orang ramai daripada solat 2 rakaat lepas asar. Qala Quraib berkata Quraib, fadakhaltu 'alaiha. Lalu aku pun masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha wa ballaghtuha ma arsalun bihi. Lalu aku sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha apa mereka utus aku dengannya. Itu tanya soalan tersebut. Faqalat berkatalah Aisyah, sal umma salamata. Tanya Ummu Salamah. Tanya Ummu Salamah. Fa kharajtu ilaihim. Lalu aku keluar kepada mereka kepada inilah 3 orang tadi, Ibn Abbas, ya, Abdurrahman bin Azhar dan apa dan Makramah, Miswar bin Makramah. Okay, dia keluar pada mereka bertiga tu dan dia kata, akhbartuhum biqauliha, aku beritahu mereka tentang kata-kata Aisyah. Faradduni ila ummi Salamata bimithli ma arsaluni bihi ila Aisyah. Mereka pun balikkan aku semula, pulangkan aku semula kepada Ummu Salamah pula dengan seumpama apa mereka utus aku dengannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka minta tanya soalan sama dibawa kepada Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah, lalu berkata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah SAW yanha anhuma. Aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang daripada kedua-dua solat tersebut. Apa yang Nabi larang, aku dengar. Thumma ra'aituhu yusallihima. Aku lihat baginda solat akan 2 rakaat berkenaan. Dia kata macam tu dia kata ama hina, adapun dia kata hina sallahuma, adapun ketika baginda solatkan 2 rakaat tersebut, aku tahu itu yang tu. Dia kata solat asra, baginda solat asar. So baginda solat asar sebab tak ada solat sunat lagi lah. Tiba Nabi solat lagi 2 rakaat. Dia kata thumma dakhala wa indi niswatun min bani haramin min ansar. Kemudian dia kata baginda masuk ke rumah aku, dia kata dan ketika tu di sisi aku ada wanita-wanita daripada Bani Haram, daripada kalangan Ansar. Okey, fasallahu Nabi solat tersebut. Dia tak tahu dah dia dah solat asar tapi Nabi solat lagi. Maka dia kata fa arsaltu ilaihi jariyata, lalu aku pun utus pada dia hamba perempuan, budak Abu Jariyah ni budak perempuan hamba. Fakultu, aku kata pada dia, pada hamba tu, qumi min jambi bi jambihi faqulilah. Kau pergi berdiri dekat sebelah Nabi dan kau cakap kepada Nabi. Taqulu Musalamah, berkata Musalamah, ya Rasulullah, inni asma'uka tanha an hataini rak'ataini. Aku dengar engkau melarang daripada 2 rakaat ini. Wa araka tusallihima. Namun aku nampak engkau solat keduanya. Dia kata fa in asyara bi yadihi fastakhiri anhu. Kalau Nabi isyarat kepada engkau dengan tangan dia, maka berundulah engkau daripada baginda. Yang terdalil bahawa boleh kita isyarat dengan tangan, sekat orang, tak pergi jalan, dia tarik orang, tak apa, ya, itu dibenarkan. Qala, dia kata apa? Dia kata qala fa fa'alatil jariyah, itu si jariyah ni hamba perempuan budak tu pun pergi datang kat Nabi, cakap benda tu. Fa asyara bi yadihi, lalu baginda beri isyarat kepada dia dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fastakharat anhu, maka hamba perempuan tu berundur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, bila selesai solat dia, qala, baginda bersabda, ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abi Umayyah. Sebab nama Ummu Salamah sendiri Hindun binti Abi Umayyah. Abu Umayyah tu nama dia Hudzaifah. Ada kata nama dia apa Abu itu kata ada kata-kata Suhail.
bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ummu Salamah Quraisyiyah Al-Makhzumiyah, isteri Nabi SAW. Okey. Dia kira anak pak saudara kepada Abu Jahal lah. Kena ikutkan. Daripada sejarah, dia ni anak saudara kepada Abu Jahal. Mana bapak dia tu adik-beradik. Bapak Abu Jahal dengan bapak dia adik-beradik. Adik lelaki. Dan juga dia adalah anak sepupu juga kepada Khalid bin Walid. Nabi kahwin dengan dia pada tahun 3 Hijrah. Sebelum tu dia sebenarnya adalah adik-beradik dia isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad. Yang dia adalah saudara Nabi sesusu. Saudara sesusu Nabi. Okey. Ummu Salamah, baik. Jadi maksud dia Nabi katakan dia ya binta Abi Umayyah. Nama dia Hindun binti Abi Umayyah. Dia pun cakap, Nabi katakan dia wahai anak perempuan Abu Umayyah, sa'alti an rak'ataini ba'dal asri, kau tanya tentang 2 rakaat lepas asar, kata innahu atani nasun min Abdul Qais. Ini datang kepada aku sekumpulan manusia daripada Abdul Qais. Ini nama kabilah Bani Abdul Qais. Bil Islam, dia datang sekumpulan manusia daripada Abdul Qais dengan Islam. Ni kata bil islami min qaumihim, dengan yang Islam daripada kaum mereka, keislaman daripada kaum mereka. Fashaghaluni an rak'ataini allataini ba'da zuhri, dan mereka sibukkan aku daripada solat 2 rakaat yang selepas zuhur. Fahuma hatani, maka ni 2 rakaat ni adalah itu. Ya, 2 rakaat ni adalah itu. Yang saya dapat jawapanlah, jawapan dia adalah rakaat solat tersebut dia solat sunat lepas zuhur, dia tak sempat dibuat oleh Nabi SAW. Ya. Tak sempat dibuat oleh Nabi SAW. Bukannya solat sunat lepas asar. Ini riwayat daripada Ummu Salamah. Ini kita kata yang ini yang kita kata dalil tak ada solat lah lepas asar, tak solat langsung. Tapi nanti kita baca bawah ni pula nanti berkenaan dengan tajuk ni ada lagi lain. Ada lagi yang yang berkaitan dengan tajuk masalah solat lepas asar ni yang Aisyah pula. Okay, baik. 11 wa 400 411 An Abi Salamata An Abi Salamata daripada Abi Salamah. Abu Salamah ni siapa? Abu Salamah ni bukan sahabat. Bukan. Dia tabi'in. Tabi'in. Abu Salamah bin Abdurrahman. Bukan sahabat Nabi Abu Salamah bin Asad tu. Bukan Abu Salamah. Ini lain tabi'in. Dia kata daripada Abi Salamah, annahu sa'ala Aisyata, dia tanya Aisyah. Abu Salamah ditanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata anis sajidataini lataini, ni 2 sujud, 2 rakaat lah. Sajidatain ni 2 rakaat, 2 sujud. Allataini yang kana Rasulullah SAW yusalli bima ba'da al-asri, yang dahulu Rasulullah SAW solat kedua-duanya sesudah asar. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yusallihima qabla al-asri. Kana yusallihima qabla al-asri. Baginda dahulu asalnya solat 2 rakaat tersebut sebelum asar. Tsumma innahu syughila anhuma aw nasiyahuma. Kemudian Nabi disibukkan daripada 2 rakaat berkenaan ataupun bagi terlupa dia. Fa sallahuma ba'dal asri. Maka baginda solat dia sesudah asar. Ya.
Thumma, kemudian asbatahuma. Nabi asbatahuma menetapkannya. Ya. Asbatahuma, dia kata berterusan lah. Kes dia sebenarnya menggantikan lah. Kes dia sebab kesibukan lepas Zuhur menyebabkan Nabi tak sempat lepas Zuhur, Nabi solat lepas Asar. Sebenarnya solat tu solat lepas Zuhur lah. Lepas Zuhur. Yang disolatkan lepas Asar. Jadi Aisyah terus terang kata inilah. Cuma asbatahuma, Nabi tetapkan kedua-duanya. Wa kana idza shalla salatan asbataha. Nabi dahulu bila solat satu solat baginda akan tetapkan ia. Berterusan macam tu. Berterusan sedemikian. Asalnya okey. Dia kata maksudnya bila Nabi buat satu benda dia akan kekalkan amalan berkenaan. Tapi dengan jelaslah ia bukan waktu solat, dia bukan solat sunat lepas asar. Dia adalah solat sunat sebelum asar atau lepas Zuhur yang disolatkan selepas asar kerana kesibukan. Dan akhirnya Nabi terus solat macam tu. Berterusan secara berterusan. Okey. Kemudian wa anha arba'mi'ah isna asyar wa arba'mi'ah wa anhuma ke anha. Ya. Bunyi. Okeylah, bukan anha. Daripada daripada Aisyah anha. An Aisyah anha qalat, berkata Aisyah. Qalat, berkata Aisyah. Cek. Okey. Dia kata anha an Aisyah anha qalat, berkata Aisyah, salatani, dua rakaat, dua solat. Ma tarakahuma Rasulullah fi baiti qattun. Ma tarakahuma Rasulullah fi baiti qattun sirran wala alaniyatan. Dia kata dua solat tidak meninggalkan kedua-duanya Rasulullah SAW di rumahku. Sama sekali. Mana tiap kali masuk ruang Aisyah anha, baginda sentiasa akan solat dua rakaat tersebut. Dua solat tersebut. Bukan dua rakaat, dua solat tersebut. Dua solat berkenaan. Dia kata dua rakaat dua rakaat atau dua solat yang Nabi baginda tak pernah tinggal kedua-duanya di rumahku sama sekali, tak kira dalam keadaan sembunyi asirran wala alaniyatan ataupun terang-terangan. Raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini ba'da al-'asri. Dua rakaat sebelum fajar, dua rakaat selepas asar. Cuma bila kita sebut tadi kan semenjak daripada datang Bani Abdul Qais tu, maksudnya semenjak daripada peristiwa berkenaan. Dari tepatnya bila kita kata dia kata sini itulah. Semenjak daripada kedatangan Bani Abdul Qais. Kisah ni Nabi tak tinggal solat tu semenjak daripada kedatangan Bani Abdul Qais. So, sebelum tu memang Nabi sentiasa solat sebelum. Tapi lepas peristiwa berkenaan baginda solat selepas. Itu maksud hadis ni itu maksud dia. Okey. Faham okey. Ada soalan untuk ni? Dia sebenarnya okey, hadis ni dan hadis yang tentang Nabi iktikaf
pada bulan Syawal gantikan Ramadan tu, dia antara dalil berkenaan dengan bolehnya terkeluar amalan sunat daripada waktunya. Amalan sunat boleh keluar pada waktunya. Macam Nabi apa, ganti solat malam, kalau 11 rakaat malam tak bangun, baginda akan solat 12 rakaat pada waktu duha. Gantikan yang malam tadi. So basically memang amalan sunat boleh keluar pada waktu dia. Boleh keluar pada waktunya dan dengan alasan musabah lah. Alasan yang valid, ia keluar dan tak mengapa. Masih sah. Masih sah. Ini cara tersebut. Macam orang yang kita kata macam apa, macam iktikaf 10 akhir Ramadan, dia Nabi iktikaf 10 akhir Syawal. Jadi penggantian macam juga kes ni, solat lepas zuhur tak dapat, lepas asar kita ganti balik. Ini antara dalil bahawa amal-amalan sunat boleh terkeluar waktunya dan juga sah. Dan tak dikira sebagai benda baru lah. Boleh keluar daripada waktunya. Ini basic kepada perbuatan Nabi lah. Sekejap. Okay. Amalan sunat ada pun amalan wajib, kalau bukan dengan alasan macam apa, macam apa waktu solat sebagainya, tak boleh nak dari. Dia ikut pada time yang letakkan. Zuhur dengan asar kongsi waktu, syak dengan maghrib kongsi waktu. Subuh bersendirian. Tak boleh kita keluarkan subuh kerana alasan-alasan kita. Okey. Qabla al-maghrib. Betul lah. Okay, ada soalan? Tak ada Okay, tak ada, sambung. Isnin wa ishrin wa mi'ah. Isnin wa ishrin wa mi'ah. Bab ruku'i ba'da al-ghurubi wa qabla al-maghribi. Babul ruku'i ba'da al-ghurubi wa qabla al-maghribi. 13 wa 400 13 wa 400 an Mukhtar ibn Fulfulib an Mukhtar ibn Fulfulib qala sa'altu Anas bin Malik an tatawwu'i ba'da al-'asri faqala kana Umaru yadribu bil aidi ala salatin ba'da al-'asri. Kana Umaru yadribu bil aidi ala salatin ba'da al-'asri. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulillah SAW. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah SAW rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah SAW rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi. Faqultu lahu akana Rasulullah SAW فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا 14 و400 وعنه عن أنس قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليهما 15 و400 وعن عبد الله ابن مغفل المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة
Qalahuma salasan baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun. قالها ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء وفي رواية قال في الرابعة لمن شاء. Empat berkenaan dengan solat lepas sebelum maghrib. Sebelum solat maghrib. Baik. Bab rukuk ba'dal ghurubi qabla maghribi. Bab rukuk ini solat ba'dal ghurubi sesudah terbenam matahari. Mana waktu haram tak ada dah. Waktu haram dah habis. Bila bulatan matahari jatuh je, maka tidak lagi haram solat. Okey. Tapi sebelum solat maghrib. Selepas terbenamnya matahari tapi sebelum solat maghrib. Qabliyah maghrib lah kalau kita nak faham kan. Qabliyah maghrib. Okey. Salasa asyara wa 413 An Mukhtar ibni Fulful. Ibn Mukhtar bin Fulful qala Mukhtar bin Fulful Mukhtar bin Fulful Quraisy juga. Makhzum. Saya Muslim saya dia ada orang juga. Okey ya. Dia kata apa? Dia kata Sa'altu Anasa. Aku tanya Anas. Anas bin Malikin. Aku tanya Anas bin Malikin an tatawwu'i mengenai solat sunat ba'dal asri, sesudah asar. Sesudah solat asar. Faqala, maka beliau berkata, kata Anas, kana Umaru yadribu bil aidi. Dia kata dahulu Umar memukul yadribul aidi. Kat sini ada ba, tak ada ba. Yadribu bil aidi. Ya. Dia pukul dengan tangan, Yadribu bil aidi. Dia pukul dengan tangan. Dia kata ala salatin ba'al asri, dia atas sebab kerana solat sesudah asar. Memang dia Umar punya kaedah. Dia takzir dengan terus pukul. Okey. Ba'al asri. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu yang Umar tak bagilah. Dan kami dahulu solat pada zaman Nabi SAW raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla solat maghribi. Kami dahulu solat pada Nabi SAW 2 rakaat sesudah terbenam matahari sebelum solat maghrib. Fakultu lahu, aku kata, mana berkata Mukhtar bin Fulful kepada Anas. Dia kata akana Rasulullah SAW sallahuma. Adakah dahulu Rasulullah SAW solat kedua solat tersebut? Qala kata Anas, kana yarana nusallihima. Baginda dahulu melihat kami solat akan kedua-dua rakaat tersebut. Falam ya'murna walam yanhana. Baginda tak perintahkan kami, tidak juga baginda larang kami. Tidak juga baginda larang kami. Perintah tidak, larang pun tidak. Perintah tidak, larang pun tidak, dia kata. Dia kata wa anhu daripada Anas juga. Qala, beliau berkata, kunna bil Madinati. Kami dahulu di Madinah. Dia kata fa idza adzana al muadzinu, maka bila azan tukang azan tu azan al maghriba, maghrib selesai azan maghrib, ibtadaru as-sawari, mereka akan berebut-rebut ke tiang masjid. Faraka'u rak'ataini, lalu mereka akan solat atau rukuk 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Jadi kat sini ada dalil berkenaan sutrah. Para sahabat Nabi, dia tak solat bebas untuk dia. Dia cari tempat untuk dia sujud dan rukuk nanti terhalang daripada lintasan orang. Ini antara adab. Kita tak nak bagi orang berdosa, kita jangan buat benda yang sama. Sebab kalau kita buat benda itu berkenaan, nanti kita bersepah solat, jadi orang nak keluar masuk masjid dan sebagainya, kita telah menyebabkan orang berdosa.
Memang dia patut elak lintas depan kita, tapi kita pun kena pandai juga nak hantar ini, kita ke depan lah. Pergi ke tempat ke depan supaya terhalang kita daripada ada sekat kita daripada mengganggu orang lain. Okey. Dia kata mereka apa dia kata jadi mereka pun apa kelang kabut pergi ke siap tiang-tiang hatta inna rajul ghariba sehingga kan dia kata hingga kan sesungguhnya seorang lelaki yang asing yang bukan orang Madinah la yadkhulul masjidah pasti masuk masjid fayahsibu dan dia menyangka lalu dia menyangka dia kata dia fayahsibu lalu dia menyangka anna salata qad sulliyat bahawa solat telah disolatkan. Kita pun dah ramai berdiri, dia kata solat telah disolatkan. Min kathrati man yusallihima. Sebab banyaknya orang yang mensolatkan kedua rakaat tersebut. Ni dua rakaat lepas ni. Kita kat Malaysia ni ada ni. Kita pergi tempat-tempat tertentu yang geng-geng apa kadang-kadang mengaku sunnah tapi bab ni dilanggar. Sedangkan sebenarnya dalil tu ada jelas. Dalil tu jelas berkenaan dengan tajuk apa panggil apa? Dalil tu jelas berkenaan dengan tajuk bagaimana apa mereka ni memang solat tersebut depan Nabi SAW, depan Nabi. Lepas asar betul macam kisah Umar, tadi orang pukul, tapi lepas maghrib ni selepas terbenam matahari sebelum daripada apa solat maghrib memang mereka solat. Saya kawan saya ada seorang, dia pergi kat mana entah satu markas geng-geng sunnah lah dekat Belah Kelantan ni. Kemudian dia solat lepas maghrib, sebelum maghrib. Lepas azan dia solat. Jadi lepas tu ada orang datang jumpa dia. Tanya dia. Dia cakap ni salah ni, tak ada sunnah ni. Sunnah ni rotib ni aja yang apa 12 rakaat tak masuk apa sebelum maghrib tak ada cakap. Cakap itu pada kawan kita. Kawan kita pun jadi tak reti nak menjawab. Dia diam je. Sedangkan hadis lafaz hadis tu adalah jelas. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari ada lafaz lain yang Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Solat sebelum maghrib, solat sebelum maghrib, solat sebelum maghrib bagi siapa yang nak. Lafaz Bukhari. Ini lafaz yang kat sini apa dia tak sebut tentang solat sebelum maghrib tu. Lafaz yang Bukhari tu ada datang dengan lafaz solatlah sebelum maghrib. Solatlah sebelum maghrib. Okey. Okey. Ada Muhammad wa khamsah. Ini ke 17 ni. 400. Khamsah asyara wa 400. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanaini salatun. Di antara setiap dua azan tu ada solat. Dua azan dimaksudkan itu adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Mana bila azan berlaku, sebelum iqamah kosong tu ada tempat untuk solat, waktu untuk solat. Dia kata baina kulli adhanaini salatun. Di antara setiap dua azan tu ada solat. Qala hadza disebut 3 kali. Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. 3 kali sebut dia disebut 3 kali. Wa qala fi thalithati liman sya'. Kemudian yang berkata pada ketiga bagi siapa yang mahu. Wa fi riwayatin lain kata qala fi rabi'ati, dia berkata pada yang keempat. Liman sya' bagi siapa yang nak. Menunjukkan bahawa kita kata benda ni memang sunnah. Bila Nabi berikan izin dan Nabi sebutkan, buatlah. Masalah dia. Dan kita kalau dia kata masalah Nabi buat, mungkin Nabi tak buat. Kita pernah terangkan bahawa bila keadaan tentang Nabi SAW, dalam arahan Nabi ataupun petunjuk Nabi, Nabi suruh satu perkara, kadang-kadang benda tu untuk kita, Nabi bagi limit sekian. Nabi punya lagi banyak. Nabi punya lagi banyak. Untuk kita, ini limit dia. Itu yang Nabi SAW berikan. Okay, baik. Di mansya. Baik, ada soalan? Nanti kita masuk solat khauf insyaAllah. Ada soalan? Okay, tak ada Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okay. Okay.
Okey. Ada tak ada? Tak ada kita berhenti. Pasal kali kita masuk surat khauf kan tak ada stop. Surat khauf panjang sikit. Dia ada ni surat khauf dia perbincangan dia agak panjang sikit. Pasal kita nak terangkan apa? Macam berdasar pada surah An-Nisa. An-Nisa ayat 103, 104, 105. Kemudian kita ada ambil surah Al-Baqarah ayat 239. 239. Jadi kita akan bincang sikit insya-Allah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.